Tiba-tiba, Adi tersentak bila dia ternampak ada sesuatu di sebalik kabus dekat depan dia tu. Adi terus berhenti dan memandang bayangan dalam kabus tu. Perlahan-lahan Adi bergerak. Semakin dekat dia berjalan, semakin jelas bayangan tu. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Hai, terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okay guys, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Jalur Linggarjati, Terror 2 Pendaki Cermai Part 3. Yang mana terlepas part sebelumnya, saya letakkan link dekat atas ni. Okay, macam biasa sebelum saya mulakan cerita ni, saya berharap kepada yang belum subscribe lagi, sila subscribe sekarang guys, supaya tak terlepas cerita-cerita yang menarik dalam channel ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Biar aku jelaskan. Nyilinggi yang bagi syarat untuk ambil sampah tu tadi. Dia yang buat kau naik sampai ke sini boy. Ada sebab kenapa dia tolong kau tadi. Dia nak kau sampai ke istananya tanpa ada luka. Apa maksudnya bang? Syarat tu cuma tipu muslihat je boy. Nyilinggi tu cari menantu nak dikahwinkan. Kau faham tak? Siapa yang nak dikahwinkan bang? Engkau lah boy. Maksudnya Adi dah masuk perangkap. Tubuh dia menggigil. Abang Muka dengan selamba keluar rokok dan menghisapnya dengan tenang. Kemudian Adi bertanya, jadi abang hantar saya ke sini supaya saya boleh dikurbankan? Abang Muka menghembuskan asap rokoknya ke muka Adi sambil menjawab, aku ada dekat sini untuk pastikan kau naik dengan selamat, untuk ambil sampah tu supaya kawan kau selamat, dan pastikan kau turun dengan selamat. Cuma kau yang boleh tolong kawan kau, dan cuma aku yang boleh tolong kau. Ya bang, maaf bang. Sekarang kau jalan terus ke depan. Kalau dah jumpa sampah tu, kau bungkus dengan kain putih yang kau bawa tu, terus balik ke sini. Kemudian dengan mengendap-endap, Adi melangkah menuju ke tanah lapang tu. Kabus bergerak perlahan-lahan walaupun tak ada angin. Semakin jauh Adi melangkah, kabus semakin tebal. Dari jauh kelihatan bayangan hutan dan istana Nyilinggi. Tiba-tiba Adi tersentak bila dia ternampak ada sesuatu di sebalik kabus dekat depan dia tu. Adi terus berhenti dan memandang bayangan dalam kabus tu. Perlahan-lahan Adi bergerak. Semakin dekat dia berjalan, semakin jelas bayangan tu. Nampak macam longgokan sesuatu. Adi terkejut dengan apa yang dia nampak. Itu adalah kubur baru dan tanahnya masih merah lagi. Dekat atas kubur tu ada pembalut yang Ayu buang. Dari pembalut tu keluar darah segar berbau hanyir. Lelehan darah tu mengalir ke bawah hingga menjadi takungan darah. Dan yang lebih memeranjatkan Adi adalah nama Ayu tertulis dekat batu nisan kubur tu, lengkap dengan tarikh lahir dan tarikh kematian dia pada hari tu. Dengan tangan yang gemetar, Adi keluarkan kain putih dari poket dia. Terus dia angkat pembalut yang masih ada darah tu dan segera dia bungkus. Adi perasan dari sudut mata dia ada sesuatu yang bergerak. Adi terkejut dan jatuh terduduk bila dia nampak ada makhluk yang sedang menjilat darah dekat tempat takungan darah tadi tu. Wajahnya penuh dengan darah, lidahnya panjang terjulur keluar, tangan dan kakinya membongkok macam kucing. Rambutnya panjang, basah dan matanya menatap ke arah Adi. Dengan kaki yang gemetar, Adi ke belakang dengan perlahan-lahan. Makhluk tu tak bergerak. Dia pandang je Adi. Adi berundur. Tap. Adi terasa belakang dia tersentuh sesuatu yang lembut. Adi terus berhenti. Kemudian dia tengok belakang. Berdiri tepat dekat belakang dia, Adi nampak ada makhluk berambut panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuh Adi terus menggigil. Makhluk yang menjilat darah tu terus pandang Adi, tak bergerak-gerak. Wajahnya penuh dengan darah. Dekat belakang Adi, dia nampak jubah hitam Nyilinggi bergoyang-goyang ditiup angin. Dari sudut mata dia,
Adi nampak tangan Nyilinggi bergerak dan pegang dia. Adi tak mampu bergerak. Jari-jari pucat Nyilinggi sentuh bahu dia. Dalam keadaan cemas tu, Adi cuba ingat doa apa saja. Tapi disebabkan terlalu panik, dia tak mampu ingat satu doa pun. Tiba-tiba ada seekor gagak hitam terbang di antara Adi dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas batu nisan kubur Ayu. Kepala burung tu bergerak-gerak. Matanya yang hitam seakan-akan melihat Adi. Lalu tiba-tiba berbunyi dengan kuat, terus terbang ke arah Adi. Adi menjerit ketakutan sambil tutup muka dia dengan tangan, elak dari dicakar burung gagak tu. Tapi burung gagak tu lalu macam tu je. Serentak dengan tu, terlepas kuku Nyilinggi yang mencengkam bahu Adi. Adi terus berlari tak tentu arah, sebab kabus tu menghalangi pandangan dia. Yang Adi fikirkan hanyalah terus berlari sejauh mungkin. Tiba-tiba muncul satu bayangan hitam dekat depan Adi. Dia tak sempat nak mengelak. Terus Adi terjatuh berguling-guling dekat tanah. Adi terus bangun. Mata dia melilau cari sosok Nyilinggi dengan makhluk penjilat darah tu. Mereka tak ada di mana-mana. Dekat sekeliling Adi hanya kabus tebal dengan keadaan yang sunyi sepi. Adi ternampak satu longgokan tanah, satu kubur lagi. Rupanya dia terjatuh sebab elak kubur tu yang tiba-tiba muncul. Adi terfikir juga, dia berpusing-pusing dekat tempat yang sama ke? Dia rasa lega sebab ini bukan kubur baru, tapi kubur lama. Batu nisannya dah dipenuhi lumut. Dengan perlahan Adi pergi dekat kubur tu dan bersembunyi di sebalik batu nisan tu. Dengan rasa takut, Adi cuba cari sosok tadi, tapi tak ada apa-apa yang dia nampak. Hanya kabus je. Adi cuba tenangkan diri. Kemudian dia periksa poket seluar dia. Risau kalau pembalut tu jatuh. Nasib baik ada. Tiba-tiba dari sebalik kabus tu muncul burung gagak tadi terbang terus bertinggik dekat atas batu nisan tempat dia bersembunyi tu. Adi terkejut setengah mati. Dia terus berguling-guling jauh dari batu nisan tu. Gagak tu duduk diam je dekat situ sambil mematuk-matuk sayapnya macam burung biasa. Tapi Adi tetap berhati-hati sebab apa pun boleh terjadi. Adi pandang je burung tu. Dia dah bersedia kalau burung tu berubah jadi kuntilanak atau makhluk apa pun. Tapi burung tu tak pedulikan Adi. Dia turun dekat atas kubur tu, kemudian mematuk-matuk lumut yang tumbuh menutupi batu nisan tu. Tiba-tiba Adi terfikir sesuatu. Dia nak tahu kubur siapa tu. Kemudian dengan perlahan-lahan Adi mendekati batu nisan yang berlumut tu. Dengan tangan yang gemetar, Adi cabut lumut-lumut yang tumbuh dekat batu nisan tu. Nampak macam dah bertahun-tahun tak pernah dibersihkan. Disebabkan keadaan terlalu gelap, dia tak dapat baca apa yang tertulis dekat batu nisan tu. Kemudian dia meraba-raba batu nisan tu, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang dia pegang huruf M, kemudian huruf O. Huruf ketiga ni Adi agak susah nak baca. Tapi dalam sama-sama tu dia rasa huruf K. Tiba-tiba ada tangan yang muncul dari belakang dan terus tarik tangan Adi. Adi terkejut dan terus meronta-ronta nak lepaskan diri dari cengkaman makhluk tu. Tak lama kemudian terdengar suara yang dia sangat kenal. Hormat orang yang dah mati, boy. Adi buka mata, dia tengok Abang Muka berdiri dekat belakang dia sambil berkata, "Jom gerak, masa kau dah suntuk." Abang Muka terus berjalan. Adi terburu-buru ikut Abang Muka dari belakang. Kabus tebal masih mengelilingi mereka, tapi Abang Muka macam tahu nak ikut arah mana. Masa dalam perjalanan tu, kejap-kejap Adi toleh ke belakang. Firasat dia mengatakan ada sesuatu yang ikut mereka, tapi setiap kali dia toleh, dia tak nampak apa-apa. Kabus semakin menipis, tapi perasaan Adi macam ada sesuatu yang tak kena. Dia makin kerap toleh ke belakang, sebab dia terasa macam ada tangan yang sejuk sentuh tengkuk dia. Adi dah tak dapat bezakan yang mana halusinasi dan yang mana kenyataan. Berkali-kali dia terjatuh, tapi Abang Muka pandang pun tak. Dia terus je jalan. Sesekali dia tengok jam sambil merokok. Sosok-sosok kuntilanak sesekali muncul di sebalik pokok, dan ada juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Tapi Adi dah tak peduli dah. Tiba-tiba
terdengar suara perempuan tua menyanyikan lagu Jawa. Suaranya terdengar perlahan tapi jelas. Abang Muka berhenti mengejut dan mengeluarkan parangnya. Dia buat keputusan untuk keluar dari trek dan lalu ikut semak-semak sebelah kiri. Parang tu dia gunakan untuk buka jalan. Dia tebas lalang-lalang setinggi pinggang, bahkan ada yang melebihi tinggi Adi. Dan tiba-tiba ada satu tangan menjulur keluar dari semak-semak tu. Dengan selambanya, Abang Muka tebas tangan tu dengan parang. Tangan tu terputus dan berubah jadi kabus. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak tangan-tangan yang muncul. Tak hanya muncul dari balik semak, muncul juga dari bawah tanah. Abang Muka berhenti. Kali ni dia ajak Adi ikut trek semula. Adi gelisah bila dia tengok muka Abang Muka tak setenang macam biasa. Sambil terus menebas-nebas semak, tiba-tiba mereka keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mereka yang mengejutkan tu mengalihkan perhatian hantu-hantu orang kampung yang sedang kerumuni kemah pendaki dekat situ. Ingat kan? Dengan hantu-hantu orang kampung yang ada jumpa 3 orang pendaki tu kan? Okey. Mereka memandang Adi dengan Abang Muka tanpa berkedip. Tiba-tiba mereka semua bergerak dengan perlahan ke arah Adi dan Abang Muka. Adi menjerit ketakutan bila ada hantu yang paling dekat dengan dia peluk peha dia. Dia meronta-ronta sampai terjatuh. Tangan tu terlepas bila Abang Muka tarik Adi. Sementara tu, suara perempuan tua yang menyanyikan lagu Jawa terdengar semakin dekat. Kemudian Abang Muka berbisik, "Lari boy, jangan sekali-kali tengok ke belakang." Mereka berdua terus berlari sambil elak tangan-tangan hantu orang kampung yang cuba pegang kaki Adi. Akhirnya mereka berjaya terlepas dari kepungan hantu orang kampung tersebut. Dan Adi minta untuk berehat sebab kaki dia terasa sakit. Tapi Abang Muka terus tarik tangan Adi. Adi terus berlari sambil menahan sakit dan akhirnya dia terjatuh sebab peha dia krem. Dekat depan Adi ada pokok tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Akar-akar pokok berjuntaian dari dahan-dahannya yang besar tu nampak macam rambut. Tiba-tiba di sebalik pokok tu muncul pocong. Adi pasrah sebab tak mungkin dia boleh berlari dengan kaki yang krem macam tu. Kemudian muncul kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki, ada yang tergantung dengan kepala dekat bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Dan yang paling mengejutkan, akar-akar yang berjuntaian macam rambut tu bukan akar sebenarnya, tapi memang rambut. Abang Muka pandang ke arah pucuk pokok yang tinggi tu. Adi pun ikut pandang sekali. Nak tahu apa yang mereka nampak? Nyilinggi. Adi merasakan tak ada angin yang berhembus. Keadaan hutan jadi sunyi sepi. Yang ada hanyalah aura kemarahan. Adi tak mampu nak menoleh. Matanya terpaku melihat nyilinggi yang melayang turun dari pokok tu. Abang Muka berundung dan cuba menghalang pandangan Adi pada nyilinggi. Aura mistik semakin menjadi-jadi. Tubuh Adi menggigil-gigil. Bukan hanya Adi, tangan Abang Muka pun Adi nampak mula gemetar. Adi terus panik bila dia terfikir, macam mana kalau Abang Muka lari dan tinggalkan dia dengan kaki yang tak mampu digerakkan tu? Dia tak nak mati dekat sini. Kabus nipis bergerak turun di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri, entah trek turun atau jurang. Adi tak tahu dia dekat mana sekarang. Rimbunan pokok-pokok dan ranting-ranting yang silang menyilang membuatkan keadaan menjadi lebih gelap. Ada sesuatu tergantung terbalik di dahan pokok tu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya ditutupi rambut. Matanya menatap ke arah Adi. Dalam keadaan cemas tu, Adi tercium bau pandan yang semakin kuat. Dia dah tak peduli. Mungkin memang hidup dia dah tak lama lagi. Tapi bila dia teringatkan Ayu, dia rasa bersalah. Sebab dia yang ajak Ayu mendaki Gunung Cermai tu. Disebabkan itu, ada setitik semangat yang muncul. Adi tak nak mengaku kalah. Dia dengan Ayu mesti balik ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal seperti biasa. Kaki Adi dah boleh bergerak walaupun lemah. Perlahan-lahan dia cuba berdiri, tapi dia terjatuh balik. Ternyata kaki dia terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangan yang gemetar, Abang Muka bagi syarat untuk diam. Nyilinggi masih lagi berdiri dekat situ dengan wajahnya yang pucat.
hanya dipisahkan oleh trek je. Dekat atas pokok, kuntilanak tu bergerak-gerak dengan ganjil. Dalam keadaan cemas tu, Adi terdengar sesuatu. Ada suara datangnya dari arah trek bawah. Adi terkejut bila dia tahu benda apa yang muncul tu. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam tu. Ada 3 orang pendaki semuanya. Mereka berjalan perlahan-lahan di antara Abang Moka dan Nyi Linggi. Tapi macam pendaki sebelumnya, mereka semua tak nampak. Semua mata pandang ke arah pendaki tu. Tiba-tiba pendaki yang paling belakang berhenti, kemudian berkata, "Oi setan, berehatlah kejap. Aku penat sangat ni." Adi beranikan diri tengok apa reaksi Nyi Linggi bila dia dengar perkataan yang sangat tak sopan tu. Dia nampak Nyi Linggi toleh ke arah pendaki tu dengan matanya yang merah dan nampak marah. Adi terkumat-kumat baca doa supaya pendaki tu segera pergi. Tapi dia masih lagi berdiri dekat situ. Lagi 2 orang kawan dia berdiri tak jauh dari situ. Salah seorang kemudiannya berkata, "Tahan sikit lagi, nanti camping dekat tanjakan Seruni je. Aku dah cakap naik ikut trek Palutungan, turun baru ikut Linggar Jati. Korang tak nak dengar. Lalu ikut mana pun sama je. Trek dia semua menyusahkan." Cila. Tak lama lepas tu, suasana berubah. Tangan pucat Nyi Linggi bergerak nak pegang pendaki-pendaki tu. Kemudian ada bayangan hitam bergerak cepat dan melanggar pendaki tu yang sama sekali tak sedar. Dia masih lagi ketawa dengan kurang ajar. Nyi Linggi melangkah ke arah pendaki tu. Adi yang tak mampu bersuara hanya tutup mulut dengan tangan. Abang Moka yang berdiri dekat depan Adi tiba-tiba mengeram dan mengaum macam harimau. Bunyi ngauman tu sangat kuat sampaikan beberapa sosok kuntilanak terus hilang. Ketiga-tiga pendaki tu pun terdengar juga bunyi ngauman tu dan terus berlari tunggang langgang. Nyi Linggi terhenti mendengar ngauman tu dan menoleh menghadap ke Abang Moka. Perlahan-lahan Nyi Linggi bergerak ke arah mereka berdua. Abang Moka tiba-tiba menjatuhkan diri. Dia berkelakuan macam harimau sambil mengeram. Adi yang ketakutan semakin merapatkan diri dekat pokok belakang dia sambil tutup telinga. Sementara dekat depan, mata Nyi Linggi bergerak-gerak pandang Adi dengan Abang Moka. Kemudian dia bersuara, "Aku makan kamu semua." Adi terkejut bila ada sesuatu melintas dekat sebelah kiri dia. Seorang perempuan tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Perempuan tua tu adalah nenek yang tolong dia dekat pos Cibuna tu, Mak Encep melangkah perlahan-lahan je dengan tongkat tanpa menoleh ke arah Adi. Dengan lembut, dia sentuh bahu Abang Moka yang masih mengeram dan suruh dia bertenang. Lama kelamaan, Abang Moka kembali tenang dan berubah menjadi seperti sedia kala. Abang Moka kemudiannya berundur perlahan-lahan ke arah Adi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nak tahu? Tunggu di part terakhir cerita ni minggu depan. Yang belum subscribe tu cepat-cepat subscribe guys. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.